السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ini saya akan berbicara berkenaan dengan bagaimana seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad bertaubat kepada Allah. Fudail bin Iyad asalnya adalah seorang penjenayah. Dia asalnya seorang penjenayah. Malah dalam kisah yang saya akan bacakan kepada tuan-tuan dan perempuan pada malam ini, menceritakan kisah dia sebagai seorang penyamun, perompak. Tapi bagaimana satu kehidupan seorang yang bergelumang dengan dosa, yang penuh dengan aktiviti kejahatan dan jenayah, tiba-tiba diubah hatinya, dibuka pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi seorang ulama besar pada abad yang kedua. Seorang ulama dan seorang ahli hadis yang terkemuka. Dan dia ni wafat atau meninggal dunia pada tahun 187 Hijriah. Baik, siapa dia Fudail bin Iyad? Nama penuhnya adalah Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bishr At-Tamimi. Dia ini merupakan seorang ulama hadis yang besar, yang terkemuka. Dan buktinya ramai ulama-ulama besar yang mengambil ilmu daripadanya dan mengambil hadis daripadanya. Di antaranya ulama sebesar Ibnul Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Sufyan bin Uyainah, termasuklah tokoh besar mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau sebesar itu ketokohan dia dari segi ilmu, maka pada malam ini kita akan belajar sedikit sebanyak tentang liku-liku kehidupan dia, supaya kita boleh menjadikan itu sebagai panduan dan pedoman dalam hidup kita. Kata Abu Ammar Husain bin Huraith,
Dia kata, aku mendengar Al-Fadl bin Musa berkata, Fudail bin Iyad ni dahulunya adalah seorang perompak yang kerja dia menyamun, merompak orang di satu kawasan di antara daerah Abi Warda dan daerah Sarkhos. Kerja dia sekat orang, tahan, dia rompak, dia samun orang. Asal dia, maknanya dia membesar bukan sebagai seorang yang dikelilingi oleh ilmu, bukan dibesarkan dalam satu kehidupan dengan pendidikan yang baik, tapi dia membesar sebagai seorang penjenayah. Maka apa yang menyebabkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kisahnya, dia ni penjenayah, dia ni perompak. Dia nampak ada satu perempuan dan dia suka dekat perempuan tersebut, sehingga kan dia memanjat dinding sebab dia nak pergi tengok perempuan tu. Masa dia panjat dinding tu, dia panjat tembok, dia nak pergi cari perempuan itu, tiba-tiba dia dengar ada satu orang membaca Quran. Tiba-tiba dia dengar ada satu orang baca Quran. Yang mana orang tu, tuan-tuan, dia baca surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Surah Al-Hadid ni surah besi, Al-Hadid. Ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dia dengar ada satu orang baca Quran, dan orang tu baca surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Maksud dia, belum datangkah waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah dan kepada kebenaran yang turun kepada mereka, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang ke atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Tuan-tuan, macam mana ayat ni, surah Al-Hadid ayat yang ke-16 telah mengetuk pintu hati Fudail bin Iyad yang merupakan seorang penjenayah, perompak, dan masa dia mendengar ayat Quran ni, dia sedang panjat satu tembok sebab dia nak pergi berjumpa dengan satu perempuan. Macam mana satu orang pendosa dalam keadaan dia masih dan sedang melakukan dosa dia, tapi bila dia dengar ayat Quran, orang baca ayat Quran itu, mengetuk pintu hati dia. Ini benda yang kita nak kena belajar, tuan-tuan, supaya kita juga ada ciri yang dimiliki oleh Fudail bin Iyad, sehingga menyebabkan dia bertukar daripada menjadi seorang pendosa, seorang penjenayah, tiba-tiba
dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sekadar menjadi orang yang baik, tapi menjadi ulama besar pada zamannya, sehingga kita ke hari ini pun bila kita mengaji agama, kita akan terserempak dengan nama Fudail bin Iyad. Ayat ini tentang apa? Sehingga menyebabkan Fudail bin Iyad terbuka pintu hati dia. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa ayat ini, di mana Allah Ta'ala berfirman bahawa bukankah telah datangnya waktu bagi orang-orang mukmin untuk tunduk hati mereka mengingati Allah. Ayat ni cerita tentang perangai orang beriman, yang mana masihkah lagi hati mereka tidak khusyuk kepada Allah. Kita ni beriman tuan-tuan, kita ni beriman, kita percaya kepada Allah, tapi bila dengar ayat Quran, dia tidak memberi bekas kepada kita. Kita tidak terpanggil dengan apa yang terkandung dalam ayat Quran, sama ada yang kita baca ataupun yang kita dengar. Maka ayat ni kata, bukankah datangnya waktu bagi orang-orang mukmin? Tak sampai lagi ke waktu. Bila waktu untuk membolehkan orang mukmin ini hati dia tunduk khusyuk kepada Allah? Kata Imam Ibn Katsir, maksudnya bilakah waktunya lagi untuk hati orang-orang mukmin menjadi lembut untuk mengingati Allah dan mendengar nasihat serta membaca Al-Quran, yang mana bila hati kita lembut ini, kita akan memahami kandungan yang ada dalam Quran, dan kita akan tunduk akur kepada perintah Allah dalam ayat Quran dan mendengar apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Maka kata Imam Ibn Katsir, apa dia asbabun nuzul, sebab turun ayat ni, sehingga Allah Ta'ala mengeluarkan peringatan kepada kita bila masanya hati kita ni nak jadi lembut dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Maka kata Imam Ibn Katsir, dia bawa satu riwayat daripada Abdullah ibn Mubarak yang mengatakan bahawa telah menceritakan kepada kami. Dia bawalah riwayat-riwayat, antaranya dia kata Abdullah ibn Mubarak telah menceritakan kepada kami Salih Al-Murri daripada Qatadah, daripada Ibnu Abbas, yang mengatakan tentang Allah membuat teguran ini berkenaan dengan lambatnya hati orang-orang mukmin untuk tunduk mengingati Allah. Kita mukmin tapi kita lambat untuk tunduk dalam mengingati Allah. Lebih banyak lara, berpoya-poya, baca Quran tidak memberi bekas. Kita dengar orang baca Quran, kita tidak tertarik dengan apa yang dibaca oleh manusia tadi. Maka Allah Ta'ala menegur apa yang berlaku ini. Bila teguran ini turun? Bila teguran ini turun? Iaitu selepas 13 tahun diturunnya Quran. Ini kata Imam Ibn Katsir. Lepas turun Quran 13 tahun, orang mukmin, ada di kalangan orang-orang mukmin yang tidak peduli dengan ayat Quran yang turun. Maka ini datangnya teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada riwayat yang dibawa oleh Imam Ibn Katsir 4 tahun selepas turunnya ayat Quran. Dalam proses turunnya revelation, wahyu daripada Allah selama 4 tahun, maka turunnya ayat ini yang membuat teguran kepada orang-orang mukmin. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan bila dia dengar ayat ni? Belumkah datangnya waktu
bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah. Dia dengar je ayat ni, dia masuk sedang memanjat tembok nak pergi jumpa dengan satu perempuan, dan dia seorang penjenayah. Bila dia dengar sahaja ayat Quran ini dibaca, lalu dia kata, tentu sahaja wahai Tuhanku. Dia dengar je ayat tu dan dia menyahut firman Allah Ta'ala tadi, dan dia kata, sudah tiba masaku, waktu aku untuk tunduk hatiku ini bagi mengingati Allah. Dia tak jadi, tuan-tuan. Tengah tak panjat tembok nak pergi jumpa perempuan, dia turun balik, dia cancel rancangan dia tadi, dia balik rumah dia dan dia rehat. Dia duduk rehat. Dia balik tu, dia nampak ada satu bangunan yang rosak. Dia pergi berehat di bangunan tersebut. Dan bila sampai di sana, ada orang lalu. Ada orang lalu tempat dia duduk tu. Dan di antara mereka kata, dan dia ni kenal Fudail. Dia seorang penjenayah. Kita kalau jumpa dengan penjenayah, tuan-tuan, kita takut, kita lari. Maka sekumpulan orang ni, bila dia nampak Fudail, dia kata, kita jalan terus, jangan berhenti di sini. Dan ada yang seorang lagi kata, kita rehat di sini sampai pagi, kerana dia kata Fudail berada di arah perjalanan kita. Dan kalau kita melintasi Fudail, dia nampak kita, dia akan halang kita dan dia akan rompak kita. Ada seorang ni kata, kita jangan teruskan perjalanan, sebab kalau dia nampak kita, dia akan rompak kita. Mana orang masih takut kepada Fudail, sedangkan Fudail masa tu dia dah cancel rancangan dia nak jumpa perempuan tadi, sebab dia dengar ayat Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Maka Fudail pun kata, bila dia dengar macam tu, dia pun duk renung diri dia. Dia kata, aku ni malam-malam macam ni aku buat maksiat. Dia jahat ni, tuan-tuan. Dia jahat. Masa ni dia penjenayah, dia jahat. Tapi walaupun dia jahat, hati dia dibuka oleh Allah. Dia kata, aku ni malam-malam macam ni aku buat maksiat. Nak pergi mengendak perempuan hak mana aku berkenan tadi. Dia kata, padahal sebahagian daripada orang-orang Islam di sini takut kepada aku. Sebab dia tengok ada orang tadi, nampak dia berhenti, dia tak mau melintas depan Fudail sebab takut kepada Fudail. Dan dia kata, benda yang berlaku ni, aku nak pergi mengendak panjat tembok, nak pergi tengok perempuan tu, dengan aku balik dan aku tengok ada orang nampak aku dan dia tak jadi nak melintas depan aku sebab takut kepada aku. Dia kata, benda yang berlaku ini tidak lain dan tidak bukan kerana Allah yang mendorong aku kepada mereka ni semua, supaya aku berhenti daripada melakukan maksiat ini. Dia kata, dia renung macam mana dia panjat tembok. Masa panjat tembok nak buat benda jahat, tapi masa tengah panjat tembok dengar ayat Quran, dan ayat Quran tadi menyentuh hati dia. Sebab Allah Ta'ala persoalkan kepada orang beriman, bilakah waktunya untuk hati itu tunduk khusyuk kepada Allah. Maka itu yang menyentap dia. Dia turun balik daripada tembok, dia berhenti dekat satu bangunan, dan ada orang nak lalu, orang tu berhenti, takut kepada maksiat dia, takut kepada kejahatan dia, sebab dia ni penjenayah. Dan dia kata, benda ini berlaku, Allah mendorong aku kepada benda ni supaya aku berhenti daripada melakukan dosa ini. Dia fikir, tuan-tuan. Kita ni, tuan-tuan, kalau kita jahat, kita buat dosa, kita buat silap, tapi kalau kita fikir, kita akan jadi orang baik. Masalahnya bila kita buat dosa, kita tidak mau berfikir. Kita buat maksiat, kita tak mau merenung.
kesilapan yang kita buat. Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, dia kata bila jadi benda ni, Fudail bin Iyad berdoa kepada Allah. Fudail bin Iyad kata, ya Allah, sungguh aku telah bertaubat kepadamu, dan aku jadikan taubatku ini dengan tinggal di Baitul Haram. Dia berazam, dia nak bertaubat daripada dosa dia. Tuan-tuan sekalian, ini contoh benda yang berlaku kepada Fudail bin Iyad, yang mana kita tahu bab hidayah ni di tangan Allah. Ada orang dulunya penjenayah macam Fudail bin Iyad, hari ni jadi ulama. Ada orang dulunya ulama, bergelumang dengan ilmu, orang baik, sentiasa buat ibadat, tapi sekarang ni jadi penjahat. Ada orang dulu jadi artis, duk peluk perempuan, peluk pelakon wanita dan sebagainya, tapi hari ni terlibat dengan dakwah. Ada orang dulunya terlibat dengan dakwah, tapi hari ni menjadi orang yang menyebarkan maksiat. Macam-macam benda yang berlaku. Sebab itu adalah hidayah Allah. Tapi kita kena belajar bagaimana untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kisah ni, dia seorang perompak dan orang takut kepada dia, tapi dia dapat hidayah, tuan-tuan. Bila dia dapat hidayah? Bukan dapat hidayah dalam masjid, bukan dapat hidayah masa pergi kuliah, tapi dia dapat hidayah masa melakukan maksiat. Macam mana kita nak fikir, tuan-tuan? Orang dapat hidayah masa buat maksiat. Yang logiknya orang ni dapat hidayah sebab duduk dalam masjid, dengar kuliah ilmu, menghadiri majlis zikir, dapat hidayah. Yang tu logik. Tapi kisah ni menceritakan kepada kita bagaimana penjenayah ni dapat hidayah bukan melalui pendakwah yang datang ke masjid, tapi ketika dia melakukan maksiat, ketika dia memanjat dinding untuk melampiaskan syahwah dia kepada seorang wanita yang dia rindui. Tapi Allah memberi hidayah kepada dia dan menggerakkan hati dia supaya dia bertaubat kepada Allah. Pada zahir cerita ni, tuan-tuan, zahir cerita ni kita tak nampak usaha Fudail bin Iyad untuk bertaubat kepada Allah. Bukan kata dia duk cari hidayah, datang ke masjid, jumpa ustaz, mengaji dengan orang tu supaya buka pintu hati dia. Tak. Tidak ada usaha dia untuk bertaubat. Tapi taubat dia itu digerakkan oleh hati dia ketika dia melakukan dosa. Jadi ini antara benda yang kita kena belajar, tuan-tuan. Berapa ramai di kalangan kita yang dapat hidayah dengan mengenali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita sengaja pun. Tanpa kita sengaja. Berapa ramai di kalangan kita dapat satu ilmu yang bermanfaat tanpa kita sedari. Berapa ramai orang berusaha tapi dia tak dapat benda yang kita dapat. Ini yang dikatakan bahawa hidayah itu milik Allah secara mutlak. Kita dah cerita macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba supaya Abu Talib dapat hidayah daripada Allah, tapi Allah Ta'ala tak bagi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tapi Allah bagi hidayah kepada sesiapa yang dia mahu. Macam mana satu orang yang bergelumang dengan kehinaan, yang orang takut kepada dia, yang semua orang, rata-rata orang di tempat dia kata dia ni jahat dan sedang nak melakukan maksiat dengan satu perempuan, tapi tiba-tiba mendapat hidayah daripada Allah, bukan setakat jadi orang yang soleh,
tapi jadi ulama yang masyhur pada zaman dia, yang mana sampai ke hari ini kita membaca tulisan dia, kita membaca pendapat dia, kita membaca kata-kata dia, dan kita membaca kisah dia. Ini antara bendanya, tuan-tuan sekalian. Sebab tu ada orang kata lebih baik jadi bekas penjenayah daripada menjadi bekas ustaz. Mana baik? Bekas penjenayah, bekas pendosa dengan bekas ustaz, mana lebih baik? Sudah tentu baik jadi bekas penjenayah. Asalnya dia penjenayah, dia buat dosa, tapi sekarang dia baik, daripada jadi bekas ustaz. Dia dulu ustaz tapi lah tak tahu kat mana lah. Ini antara benda yang kita kena belajar, tuan-tuan. Antaranya apa kata-kata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad sebagaimana disebut dalam kitab As-Siyar, dalam kitab Siyar A'lamin Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kata Fudail, "Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa fi imamin fa salahul imam salahul bilad wal ibad." Kata Fudail, kalau seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, doa yang dimakbulkan oleh Allah, maka aku akan mendoakan untuk kebaikan imam, kebaikan pemimpin, kebaikan ketua kita. Kerana kata Fudail, bila baiknya imam, itu merupakan kebaikan bagi negeri dan masyarakat, bagi manusia seluruhnya. Itu kata Fudail. Kita hari ini kalau dengan pemimpin, kita nak keluarkan maki hamun, kita nak kata benda buruk, kita nak sebut kebinasaan, kita suka hina orang yang jadi ketua kita, orang yang jadi pemimpin kita. Sedangkan Fudail bin Iyad, dia kata, "Lau anna li da'watan mustajabah." Kalau seandainya aku ini ada doa yang mustajab, yang Allah Ta'ala akan makbulkan, nescaya aku akan doakan kebaikan untuk imam, untuk ketua. Kita ni kalau ada doa, tuan-tuan, yang mana doa itu mustajab, Fudail bin Iyad kata, doalah untuk kebaikan ketua kita, pemimpin kita. Sebab bila pemimpin kita baik, dia diberikan kebaikan oleh Allah, maka manfaatnya itu untuk negeri kita dan masyarakat kita seluruhnya, kata Fudail. Baik. Lalu kata dia lagi, "Balaghani annal ulama'a fima madha kanu idza ta'allamu 'amilu wa idza 'amilu syughilu wa idza syughilu faqidu wa idza fuqidu tulibu wa idza tulibu harabu." Kata Fudail, balaghani, dia kata telah sampai berita dekat aku, annal ulama fima madha, ulama zaman dulu, dia kata, kanu idza ta'allamu, jikalau mereka ni menuntut ilmu, maka mereka akan mengamalkan ilmu tu. Kita ni, tuan-tuan, pedoman kita siapa? Ulama. So ulama ni apa dia panduan dia? Iaitu ulama dulu-dulu, Fudail bin Iyad kata, kalau mereka tu menuntut ilmu, maka mereka akan mengamalkan ilmu yang mereka tuntut. Bukan mengaji saja, ilmu tu kena amalkan. Dan jikalau mereka beramal, maka mereka akan sibuk dengan amalan. Dan jikalau mereka sibuk dengan amalan, maka mereka tak akan nampak, tidak akan kelihatan. Bukan macam setengah-setengah ulama yang suka mempamerkan diri dia, mencari populariti, kemasyhuran. Orang tak nampak dia pasal dia sibuk dengan amalan. Dan jikalau mereka tidak kelihatan, maka mereka pun dicari-cari. Orang akan cari ulama. Dan jikalau mereka dicari-cari, mereka akan mengelakkan diri, melarikan diri. Itu kata Fudail. Bukannya mencari kemasyhuran, gilakan kepada followers yang ramai dan sebagainya. Bukan seperti itu, kata Fudail. Lalu
Dia sambung lagi tuan-tuan, dia kata, ya miskin, ya miskinu anta. Dia kata kalau bahasa kita ni tuan-tuan, kesian sungguhlah, dia kata. Sungguh kesian, dia kata, dekat engkau ni. Engkau ada orang yang buruk, tapi engkau berasa bahawa engkau lah orang yang paling baik. Kita ni ada satu perangai. Perangai kita tuan-tuan, kita ni jahat sebenarnya, tapi kita rasa kita ni baik. Ini masalah yang berlaku pada manusia. Lepas tu kata Fudail, wa anta jahil wa tara annaka alim. Engkau tu jahil, bodoh, tapi engkau rasa engkau tu alim. Kita ni jahil, tak tahu apa pun, tapi duk berasa alim, semua benda nak cakap. Lepas tu kata Fudail, wa tabkhalu wa tara annaka karim. Engkau tu kedekut, tapi engkau rasa engkau tu dermawan. Banyaklah dia sebut. Engkau tu lembab, dungu, tapi engkau rasa engkau tu bijak pandai, cerdas. Lepas tu dia kata, ajaluka qasir. Ajalmu tu pendek, mana hidup ni dekat, sekejap je hidup ni, tapi angan-anganmu panjang, kata Fudail. Tuan-tuan nampak tak? Ada orang dia rasa dia ni baik sangat. Kalau orang tak hormat dia, dia marah. Kalau orang tak hormat dia, nak orang hormat dia. Macam mana orang nak hormat dia? Perangai tak elok, tapi dia duk perasan dia tu elok sangat. Dia duk perasan dia tu elok. Kita elok ni tuan-tuan, kalau tutur kata kita elok, perangai kita bagus, akhlak kita dengan orang tu baik, kita muliakan orang, barulah orang muliakan kita. Tapi ni contoh orang perasan, dia rasa dia baik, tapi sebenarnya dia satu orang yang buruk. Banyak benda yang kita tak tahu, kita rasa kita alim. Yang ni saya banyak kali sebut. Jadi satu orang guru agama mengajar di masjid itu bukan lesen untuk kita bercakap semua benda. Bukan lesen untuk bercakap semua benda. Kita bercakap ni tuan-tuan setakat ilmu yang ada pada kita. Benda yang di luar daripada ilmu jangan kita cuba-cuba. Contoh yang saya sebut, saya sebagai lawyer tuan-tuan, lawyer ni dia ada banyak bidang. Cuba kalau tuan-tuan tanya saya pasal benda corporate, tuan-tuan tanya saya pasal conveyancing, pasal jual beli tanah, saya tahu sikit sangat, basic. Saya tak tahu detail. Walaupun saya lawyer, saya tak khusus lebih kepada syariah. Benda-benda yang dalam bidang corporate, dalam bidang conveyancing apa semua ni, hartanah ni, saya tahu benda yang biasa sahaja, yang basic. Benda-benda yang complex, complicated cases, saya tak tahu. Doktor macam tu juga. Doktor kepakaran dia, kalau dia pakar dalam bidang kardio, jantung, MO takkan rujuk kat dia kalau orang nak bersalin. Pasal bidang dia jantung, bukan bukannya bidang perbidanan dan sakit puan. Bidang dia jantung. Itu contoh mudah. Yang mana setiap orang dia ada ilmu dia, dan kita ni kena tahu realiti diri kita. Maka apa yang disebut oleh Fudail bin Iyad, diulas oleh Al-Imam Az-Zahabi. Sebab Imam Az-Zahabi ni dia susun kitab Siyar A'lamin Nubala, dan dia kumpulkan kata-kata Fudail bin Iyad bila menceritakan biografi berkenaan dengan Fudail bin Iyad. Lalu kata Imam Az-Zahabi, bila dia mengulas kata-kata Fudail bin Iyad, kata Az-Zahabi, dia kata wallahi, dia kata demi Allah, kata-kata Fudail sangat benar. Dia kata betul apa yang Fudail kata.
Disambung oleh Imam Zahabi, dia kata engkau orang yang zalim, tapi engkau rasa engkaulah yang dizalimi. Ada tak perangai orang lagu tu? Hak jahatnya dia duk kata orang jahat. Ada orang lagu tu, padahal dia yang duk buat kat orang, tapi cara bercakap tu macam orang buat kat dia. Ada orang lagu tu. Kalau dia ada je, ramailah orang susah, tapi dia buat seolah-olah orang yang menyusahkan dia. Lepas tu kata Imam Zahabi, engkau makan hasil yang haram, engkau makan hasil yang haram, tapi engkau rasa engkaulah orang yang warak. Kita ni hari-hari duk bergelumang dengan harta yang haram, duk makan benda haram, tapi kita tak sedar. Kita duk rasa kita lah hak paling warak, paling beragama, duk jaga hukum hakam. Ni satu masalah. Ada satu ustaz kita, tuan-tuan, dia dijemput pergi ke luar negara untuk bagi kuliah. Dia duk cerita pengalaman dia pergi kuliah di luar negara, yang mana tempat tu ramai orang kaya, dan yang jemput dia ni orang kaya, orang berada, orang yang ada kedudukan yang tinggi. Dalam kepala kita, tuan-tuan, bila orang jemput kita pergi kuliah tempat dia, maknanya orang tu inginkan ilmu kita, orang tu inginkan bimbingan daripada kita, orang tu memuliakan kita dan menghormati kita. Betul tak? Kan? Kalau orang jemput kita, orang bayar semua, bayar dengan tiket kapal terbangnya, bayar hotelnya, bawa dengan keluarga sekali pergi. Kita faham apa? Kita faham orang muliakan kita, orang perlukan kepada ilmu kita, nasihat dan bimbingan daripada kita. Itu yang kita faham. Tak ada siapa saja-saja nak jemput kita, bagi ceramah, bagi kuliah dengan tiket kapal terbangnya, dengan hotel yang orang kata high class, berapa bintang, 5 bintang dan sebagainya, tapi dia tak mau dengar kata-kata kita. Tak. Yang kita tahu, dia ingin mendengar nasihat kita. Tapi apa berlaku? Sampai-sampai kat sana, tuan-tuan, ustaz kita ni diberi briefing, pergi dengan keluarga, dengan tiket kapal terbangnya, dengan hotel apa semua, tapi bila sampai sana diberi taklimat. Ada do's and don'ts. Antara don'ts dia ialah dalam kuliah, jadi apa-apa ataupun nampak apa-apa yang tak puas hati, jangan ditegur orang tu. Kita ustaz, orang panggil kita untuk bagi ilmu agama, kalau nampak apa-apa yang kita tak berkenan dengan mata kita, jangan ditegur. Jadi ustaz kita ni, tuan-tuan, okey lah, tak ada masalah. Bila time ceramah yang kali keberapa lah, saya tak ingat lah, dia tengok tempat kuliah tu tak ada orang. Tak ada orang. Ialah orang kaya, kan? Adalah berapa orang. Dia pun tersebut dalam kuliah dia tentang pentingnya kita datang majlis ilmu, tentang pentingnya kita ni rendahkan diri kita dan sebagainya. Dia bagi nasihat lah, bukan kata dia condemn, dia bagi kau tak ada. Dia cuma bagi nasihat. Tuan-tuan tahu apa jadi? Dah dia langgar pantang larang tadi. Penganjur kata, ustaz boleh check out hari ni, balik hari ni. Boleh check out hari ni, balik hari ni. Tak mau dah dengar kata-kata ustaz. Tuan-tuan rasa orang kaya macam ni, dia nak pada agama ke?
Sampai langsung orang tak boleh kata no kepada kita. Sampai langsung orang tak boleh bagi nasihat dan pandangan tentang peribadi kita, tentang perlakuan kita, tentang aktiviti kita. Kalau kita nak jadi orang baik, tuan-tuan, kita mesti sanggup mendengar kritikan orang. Kita mesti sanggup mendengar nasihat orang. Kita mesyuarat, kita nak hasil mesyuarat terbaik, kita mesti sanggup mendengar pandangan yang berbeza. Kita jadi bos di jabatan kita, pengetua di sekolah, head of department, sebutlah department apa sekalipun, nak dapatkan hasil perbincangan yang baik dalam mesyuarat, mesti sanggup mendengar pandangan yang berbeza. Agama ni, tuan-tuan, kita nak jadi baik dalam agama, dalam beragama, mempunyai akhlak yang baik, kena sanggup terima pandangan orang tentang kita. Kalau kita tak bagus, kita buat silap, kita perlukan teguran orang, barulah kita akan jadi baik. Tapi kalau semua orang tak berani nak tegur kita, maka segala kesalahan dan dosa kita akan berterusan tanpa ditegur oleh sesiapa. Jadi apa faedahnya kau jemput satu orang ustaz jauh, datang, bayar tiket flight dia, keluarga dia, dengan hotel apa semua, kalau engkau tidak sanggup untuk ditegur? Minat agama apa macam tu? Itu contoh. Nak cerita, tuan-tuan, janganlah sebab kita ni kaya-kaya, dengan sebab kedudukan kita yang tinggi, menyebabkan kita rasa kita ni langsung tak boleh ditegur. Tak boleh. Dengar dulu teguran tadi. Kalau betul, kena terima kasih kepada orang yang sanggup menegur. Tapi ada orang dia rasa dia warak dengan sebab benda-benda macam ni. Saya pernah kenal satu orang, tuan-tuan, dia kaya-kaya. Dia bawa saya naik kereta dia yang mewah. Saya tanya dia, macam mana boleh kaya macam ni? Oh, dia kata, ustaz, kita nak kaya ni kena bayar zakat. Dia kata kena bayar zakat. Macam aku tak pernah bayar zakat. Kita pun heran juga, aku pun bayar zakat tapi tak kaya-kaya pun, kan? Tak apalah, dia kata dia bayar zakat, kita pun doa yang baiklah untuk dia. Mudah-mudahan apa yang dia cakap tu betul. Lepas tu, tuan-tuan, saya tengok, ini bukan masalah bayar zakat ni. Dengan masalah dengan perempuannya, dengan apa semua, ini masalah. Kita rasa kita baik, tapi bila orang pandang kita, sebenarnya kita banyak buat dosa. Bukan dosa yang tersembunyi, orang nampak macam mana kita berpeleseran, macam mana kita bergelumang dengan kemungkaran. Jadi ini yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi tentang ada orang yang mana duk makan hasil haram, tapi dia duk rasa dia warak. Oh, dengan sebab ada ustaz terkenal boleh datang ke rumah kita, oh kita hebat. Itu bukan ukuran. Ukurannya ialah sejauh mana kita sanggup menerima nasihat daripada orang tentang kita. Lepas tu kata Al-Imam Az-Zahabi, engkau fasik tapi engkau meyakini bahawa dirimu takwa. Kita ni banyak dosa, dosa besar berterusan kita duk lakukan, tidak taubat pun, tapi duk rasa kita takwa kepada Allah. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan, sebagai penutup kepada kuliah kita ini, apa yang disebut oleh Fudail bin Iyad dan apa yang disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi tadi, ada benda yang kita kena renungi. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, kita rasa kita ni bagus sangat dah. Kita rasa kita ni mu'tadil, orang yang sederhana, orang yang adil. Tapi kita tak tahu kita sendiri sebenarnya seorang yang mutasyaddid, keras. Kita rasa kita ni sederhana, tapi sebenarnya kita ni pelampau, taksub kepada kumpulan kita, taksub kepada parti,
taksub kepada tokoh kita, duk cakap dengan orang dengan lagak seolah-olah kita ni mu'tadil, seolah-olah kita ni adil dengan orang. Tak. Kita kena tahu ciri-ciri orang maksiat apa dia, ciri-ciri pelampau apa dia, ciri-ciri orang yang akhlak buruk apa dia, kita kena tahu. Maka janganlah dengan sebab kita ni kagum dengan diri sendiri, akhirnya kita berakhlak dengan akhlak yang buruk, dan mulut kita celupar, mencarut, maki hamun, membodohkan orang, sehingga hilang akhlak-akhlak mulia dan tutur kata yang baik sesama kita orang-orang mukmin. Sekadar itu tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua daripada perkara-perkara yang akan menghilangkan pahala-pahala yang telah kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala ampuni segala kesilapan dan kesalahan kita, menjauhi kita daripada segala bahaya dan fitnah di dunia dan juga di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.